Baik, seterusnya untuk perkembangan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur langsung bersama Awatif Izzah. Baik, terima kasih Nurul. Perubahan iklim yang berlaku di benua Antartika mampu memberi kesan terhadap Malaysia. Perkara itu dinyatakan pendidik Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Wan Muhammad Rauhan Wan Hussein. Perubahan pemanasan global terhadap organisma yang berada di Antartika yang seterusnya boleh memberi kesan sehingga kepada perubahan iklim ataupun pemanasan global secara lebih besarlah, termasuklah kesannya kepada negara kita. Bila Antartika semakin panas, jadi perairan di berdekatan dengan Antartika juga semakin panas, dan bila perairan lautan air laut ini semakin panas juga dia akan akhir sekali sampailah ke perairan berdekatan negara kita. Menurut beliau, Malaysia memandang serius perubahan iklim yang berlaku di Antartika menerusi penubuhan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan YPASM pada Julai 2012. Satu pasukan khas ditubuhkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur bagi memeriksa tahap keselamatan kebakaran di perumahan awam yang berusia lebih 30 tahun. Ia bertujuan memastikan perumahan awam tersebut memenuhi keperluan minimum keselamatan kebakaran dan sistem sedia ada berfungsi dengan baik. Pelaksanaan pemantauan bermula 22 hingga 29 Februari ini. Pertama sekali adalah akses, iaitu akses jendera bomba. Kita pastikan pilih bomba yang berada dalam ketakanan air yang baik dan juga sistem pemasangan keselamatan kebakaran. Kalau kita boleh lihat di bangunan ini sendiri, kita ada sistem pancur kering, kita ada sistem hos gegelung iaitu hose reel dan juga break glass atau pecah kaca manual. Okey. So sistem-sistem ini seharusnya diselenggara oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. So apa yang kami hadir dan lihat, so banyak keperluan yang ada dilihat kembali untuk ditambah baik. Kita percaya ada berlakunya vandalism, mungkin kesedaran kepada penghuni-penghuni di flat ini juga kita perlu pupuk supaya mereka menghargai pemasangan keselamatan kebakaran ini, supaya titik beratkan pasangan keselamatan ini di waktu-waktu kecemasan. Inisiatif jualan agro madani Ajuran Fama banyak memberi manfaat terutama dalam meringankan beban rakyat dalam menangani isu kos sara hidup. Rata-rata pengunjung yang hadir pada penganjuran di dataran MRT Raja Uda Kuala Lumpur berpuas hati dengan harga barangan yang ditawarkan. Hari ini kita tawarkan naga ikan. Naga ikan krisi ni, kalau dekat kedai, harga dia RM13, RM14. Hari ini kita jual dengan harga RM10. Lepas tu kita bagi percuma, burger satu. Mana tawaran istimewa jualan madani, Kang? Saya rasa memang berbaloi lah. Untuk sekarang kan barang-barang dah mahal. Sini murah. Saya tunggu beras tak sampai lagi. Beras 1 stand kilo RM26. Last time saya beli. So dekat supermarket RM40 lebih kan. So rasa sini ambil gaji boleh belilah semua barang. Program untuk hari ini apa yang saya lihat memang baguslah. Tambah-tambah dengan ekonomi masa sekarang ni memang sesuai sangatlah kan. Selalunya keluar saya beli ayam macam ni 2 kilo lebih ni mau RM20. Tu untuk hari ni saya dapat RM10 ni, kira alhamdulillah lah. Memang susah dapat macam ni. Kira alhamdulillah baguslah untuk program ni. Program ni saya rasa baguslah, patut diteruskan sebab memang berbezalah daripada harga kedai runcit kan. Jadi sekaligus boleh membantu golongan-golongan yang memerlukan lah. Sebab harga dia memang berpatutan dan banyak beza daripada kedai-kedai harga biasa. Terima kasih. Bersempena ketibaan bulan Ramadan tidak lama lagi, 17 peserta berkumpulan menunjukkan kreativiti memasak bubur lambuk era baharu dalam pertandingan bubur lambuk yang dianjurkan Menara Kuala Lumpur. Program yang berlangsung pada 24 Februari lalu itu turut meraihkan anak-anak yatim dan golongan asnaf. Pemenang pertandingan membawa pulang wang tunai keseluruhan berjumlah RM12,000.
Harapan saya pertandingan seperti ini perlu diluaskan lagi dan diadakan di pelbagai peringkat lah. Mungkin ke negeri-negeri yang lain di serata Malaysia. Ianya bagus sebagai satu proses kita review bagaimana cara kita memasak, kemudian kita dapat kekalkan tradisi, itu yang penting lah ya. Kemudian kita dapat mengeratkan silaturahim, bekerjasama, kemudian kita dapat mempromosikan adat dan budaya kita di Malaysia lah. Untuk tahun ni kami membuat bubur lambuk kerabu berlauk, iaitu dia ada dua kombinasi. Maksudnya bubur lambuk kita combinekan dengan nasi kerabu punya elemen. So bubur lambuk tu kita gunakan bunga telang lah untuk dapatkan warna dia. Keistimewaan bubur lambuk yang saya kenakan untuk tahun ni, kami ada masukkan lambuk dan itik salai. Kami punya bubur lambuk memang ada makaroni dengan crab meat stick and rempah rahsia semestinya dari Faizah. Daripada segi rasa, segi tekstur dan bahan yang digunakan. Lepas tu selain daripada tu juga daripada kemasan, macam mana diorang menyediakan bahan tersebut lah. Dekor tu added value daripada dia punya markah lah. Sekian perkembangan dari Kuala Lumpur. Kembali bersama Nurul. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tifiza, terima kasih atas perincian itu. Seorang bekas kontraktor dipenjara setahun 4 bulan dan denda RM10,000 serta 3 sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Shah Alam hari ini. Tertuduh M. Sivanesan, 35 tahun, didakwa atas 2 pertuduhan memperdaya dan menggunakan dokumen palsu berhubung projek pembinaan blok bangunan sekolah rendah di Hulu Selangor pada tahun 2016. Bagi pertuduhan pertama, M. Sivanesan didakwa memperdayakan PIBG dengan mendorong persatuan itu menyerahkan wang sebanyak RM285,000 bagi menyiapkan pembinaan satu blok bangunan sekolah. Perbuatan tersebut dilakukan antara 24 Ogos 2016 hingga 26 Oktober 2016. Pertuduhan kedua pula adalah mengemukakan dokumen palsu kepada ahli mesyuarat PIBG sekolah sama. Mahkamah bagaimanapun menetapkan hukuman penjara berjalan serentak dari tarikh hari ini. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC New Delhi, India. Pelumba wanita negara Nurul Izzah Izzati muncul juara Kirin edisi 2024 sekaligus menamatkan kemarau 12 tahun tanpa emas acara Kirin wanita. Pelumba berusia 20 tahun itu menampilkan kayuhan bertenaga untuk mengatasi Chong Mengchi dari China yang merangkul perak. Manakala seorang lagi pelumba negara, Anis Amira Rosidi, melengkapkan kedudukan podium berusi pingat gangsa dalam saingan berlangsung di Velodrome Indira Gandhi. Kejayaan Nurul Izzah pada hari kelima kejohanan menyaksikan beliau menambah lagi pungutan pingat selepas meraih gangsa acara pecut wanita Jumaat lalu dan perak pecut wanita berpasukan bersama Anis Amira dan Nurul Izzah Aliana Syafiqah Azizah Rabu lalu. Kali terakhir Malaysia memenangi emas Kirin wanita adalah pada edisi 2012 di Velodrome Ceras menerusi Fatihah Mustafa. Pasukan Sukan Touch Kebangsaan akan menyertai Piala Dunia Rugby Sentuh yang berlangsung di Nottingham Julai ini. Edisi kali ini, Persatuan Sukan Touch Malaysia mempertaruh 3 pasukan bagi kategori terbuka campuran serta lelaki 40 tahun dan 50 tahun. Kali ini kita membuat persiapan yang lebih rapi lagi, lebih mantap lagi dan hopefully kami akan memberikan persembahan yang lebih baik pada bulan Julai nanti. Dalam pada itu, pemain paling senior dalam pasukan memaklumkan cabaran kali ini agak berbeza apabila perlu berdepan dengan pemain yang agak muda dan perlu kerap menjalani latihan. Sila latihan tiap minggu sini atau TTTI, Taman Rimba Kiara, 2 jam per session. Okay. And then personal latihan tiap hari. Swimming, renang, lari-lari, say 1 jam.
Menjelang Sukan Olimpik 2024, kontijen memanah negara sedang merangka penyusunan jadual perlawanan antarabangsa sebagai persiapan dan tambahan mata untuk ketemasya berprestij dunia perkenaan. Jurulatih skuad negara Muhammad Narawi Sulaiman menyifatkan barisan atletnya kini berada pada tahap terbaik untuk menghantar mana-mana kejohanan penting sebelum temasya di Paris. Kita gantikan dengan kejohanan lokal lah yang akan berlangsung esok hari di Sikap Kebangsaan di Shah Alam. Dan untuk bulan April nanti kita ada first international competition di Shanghai, World Cup Shanghai, dan dan satu lagi bulan Mei di Yecheon, Korea. Itu pun kejohanan World Cup Series lah. Sebelum kita ke World Cup Stage 3 di Antalya. Kejohanan tempatan yang berlangsung esok menjadi medan menilai kemampuan atlet mendominasi keseluruhan permainan. Slot ke Olimpik kali ini mendapat tentangan sengit dari beberapa negara, bukan sahaja Eropah, malah dari Asia Tenggara. So far yang saya tengok seperti India, China dan juga USA untuk recurve wanita lah. Dan negara-negara Europe pun ada beberapa negara yang kita lihat dia kuat dari segi individu, tetapi tim masih belum dapat kelaikan.